Okay, hari ini bersama saya Rusdi Roslan. Kita hari ni kita ada tempang sikit kita tak ada saudara Kai Syazwan kita. Tempang. Kai mana? Kai bekerja. Kerja. Dia sibuk sikit kan. Masya-Allah, dia orang yang berdedikasi dalam dia punya pekerjaan lah. Betul. Baik, kalau anda semua nak ada soalan-soalan mengenai perihal rumah, bukan rumah tangga tapi untuk jual rumah, beli rumah, sewa rumah, boleh hubungi di nombor yang tertera di bawah ni. Kita ada saudara Kai Syazwan dan juga Rusdi Roslan. Baru-baru ni kau, I don't know macam every month aku tengok kau menang Top Achiever Award je. Alhamdulillah, masya-Allah. Itu rezeki daripada Allah. Apa tu Top Achiever Award? Top Achiever Award is just bila kita punya performance during the sales, and every month dia akan ada this award. So in ERA, I dekat ERA ni So dia ada about 9,000 plus agents. Oh wow. And Alhamdulillah every month I can top Kaiser Zaman Ami selalunya top about 5 to 10% out of the 9,000 agents. 5 to 10%. Alhamdulillah. Masya-Allah. Itulah, berterima kasih jugalah dengan kita punya klien kat luar tu. Alhamdulillah. Yang dah ambil kita punya khidmat lah untuk menjual beli rumah. Dan insya-Allah lah kita akan sambung untuk menolong you all. InsyaAllah. Semoga pekerjaan ataupun pengorbanan anda dan Syazwan untuk menolong mereka yang memerlukan khidmat penjualan rumah ni menjadi satu keberkahan lah dalam pekerjaan awak. InsyaAllah. Bukan jual rumah je, semualah tentang servis. Servis apa dia? Servis apa? Jual rumah, beli rumah, sewa rumah, ataupun nak berabur lah, investment, anything about rumah lah. Pasal nak divorce ke, have to sell the house, ataupun harta, orang cakap tu harta apa tu? Harta pusaka. Harta pusaka. Boleh jugalah, something like that. Okay. Everything lah yang kena-mengena dengan rumah yang you nak tanya, boleh lah kontak kita. That's good. So para pendengar dan para penonton di YouTube channel, kalau barang siapa yang sekali lagi barang siapa yang nak jual rumah, beli rumah, sewa rumah ataupun buat pelaburan dalam estate perumahan, boleh hubungi saudara Rusdi Roslan dan Kai Syazwan, insya-Allah. Okay, baik. Hari ini bersama kita adalah seorang anak muda. Anak muda ya. Muda sangat Muda betul. Baru dapat tahu umur dia baru 20 tahun. 20 tahun. Beliau adalah seorang perukiah sepenuh masa, dan juga baru-baru ni beliau adalah Naib Johan Majlis Tilawah dan Tahfiz Al-Quran Kebangsaan 2023. Oh, baru juga ni. Baru juga. Alhamdulillah. So tanpa kita membuang masa, kita memperkenalkan saudara Syami. Apa khabar Syami? Alhamdulillah, masya-Allah. 20 tahun betul 20 tahun betul. Wah, nak cakap perukiah sebelum masuk tak, masih sekolah lagi. Sekolah di mana tu? Institut Pengajian Zuhri. Sekolah kat mana? Institut Pengajian Zuhri. Institut Pengajian Zuhri. Diploma Islam. Oh, diploma in apa tu? Jurusan Syariah. Jadi ustaz kan satu hari nanti, insya-Allah. Amin. Ustaz Syami Ustaz Syami. Wah, baik. Awak ni 20 tahun. Dan sudah pun menceburi dalam bidang ruqyah khususnya juga. Kita dapat tahu yang Syami juga ada syarikat sendiri. Ya, betul. Al-Qamar Wellness Services. Dalam Al-Qamar Wellness Services ni apa yang you all buat? Jadi sekarang ni baru kita senang kata ada services baru. Macam contoh tanam uri bayi, lagi cleaning services. Baru-baru ni kita tambah Islamic bands. Sebab kita dalam grup kita ada so-called members baru yang dia ahli qasidah, ahli nasyid, hafizul Quran, qari juga. Jadi kita combine, ramai-ramai kita buat ruqyah, pagar rumah, satu rumah. And one of our members cakap, kita ni ada suara, why not kita pun hiburkan orang sekali. Kita buat events dari sudut Islamic bands dekat wedding atau event mana-mana. Macam tu. Mesti sedap suara dia.
Cuma kita punya company lain daripada yang lain. Sebab kita punya events ni kita bukan panggil local je. Sebab kita akan panggil qari international, ahli qasidah international. Oh, ini bukan sebarangan punya syarikat ni Betul. So, Ini boleh bukan katakan kaling-kaling orang kita kata ni. Saya panggil mentor saya juga. Amin. Mentor saya daripada Indonesia, which is Ustaz Miftah Farid. Dia juga merupakan johan qari antarabangsa di Morocco. Oh, that's good. Oh, wow. Dia qari Indonesia tapi menang kat Morocco. Beliau juga adalah orang kata hafizul Quran. Masya-Allah, Dia masya-Allah. bukan calon-calon orang ni kalau Bukan, panggil. so saya minta viewers juga doakan dia sebab dia akan masuk kebangsaan Indon pada tahun ni. Kali Amin. pertama Kita sama-sama doakan. Kita sama-sama dia. doakan. Kalau tahun-tahun yang lalu dia masuk bahagian tilawah dan hafazan. Tu kira pada dia lagi senang lah. Indon pun untuk masuk just tilawah, peringkat remaja dia, it's very difficult. Tilawah. Tilawah je. Apa tu tilawah? Tilawah tu bermaksud membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tapi kalau dalam ni kita mengatakan musabaqah tilawatul Quran, competition tilawah Al-Quran. Kau sebut sikit musabaqah. Musabaqah. Ada. Betul Betul, ada betul. ciri-ciri Betul. Ada ciri-ciri qari tu. Amin. Masya-Allah, insya-Allah. Jadi okay, baru-baru ni kita ada dalam tular dalam social media mengenai perkataan tilawah ni tilawah. Ada seorang hamba Allah, saya tengok dia punya video dia. Maybe Beliau you boleh komen sikit. Beliau mengatakan, okay, mungkin saya faham konsep dia. Dia nak mengatakan kalau tengah ruqyah ni jangan nak bertaranum sangat, jangan nak buat macam musabaqah, jangan nak baca hadar ataupun baca laju-laju. Maksud hadar ni baca laju-laju specifically for orang kata hafazan. Macam contoh kalau kita tengah menghafal Quran, contoh ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun, tu laju-laju. Tu kalau untuk hafal okey. Kalau untuk solat orang kata baca F1. Tu sebab ini elakkan kalau time solat. Tapi maksud tilawah ni adalah membaca Al-Quran. Dalam word Arab word lainnya adalah iqra. Iqra, taqra, iqra'ul Quran, yaqra'ul Quran. Tapi iqra ni dia boleh dia boleh mengatakan iqra'ul kitab, iqra'ul Injil. Maksudnya membaca kitab, membaca buku, membaca Injil, Taurat, Zabur. Tapi tilawah ni kita tak ada cakap tilawatul kitab. Dia specifically khas untuk tilawatil Quran, maksudnya membaca Quran saja. Tilawah ni memang specifically for Quran. Membaca Al-Quran. So dalam ruqyah ni tilawah memanglah nak kena. Memang kena. And dia kata that tilawah ni tak perlu dalam ruqyah tak perlu bertilawah. Saya tengok video dia macam betul ke tak betul? Mungkin individu ada controversial, mungkin individu tu ada tersalah memahami perkataan tersebut. Niat dia tu mungkin betul. Mungkin sebab dia spontan cakap. Cuma penyampaian dia tu mungkin ada tersilap sikit lah. Jadi kita maafkan insya-Allah, okey. Insya-Allah semoga hamba Allah tu beliau dapat lebih memahami perkataan-perkataan yang beliau katakan itulah. Secara ini kita dalam Ruqyah dan Mantra ni episod hari ni kita tak ada vendetta peribadi ataupun kita nak menunjukkan kepada sesiapa pun. Ini adalah satu education. Education towards the viewers and listeners out there tentang apa itu tilawah dan apa yang semua yang Syami katakan tadi semua. Senang kata macam ni, kita tak tuju pada sesiapa. Maksudnya tak kisah sesiapa pun. Kalau salah kita cakap salah. Kalau betul kita support. Contohnya walaupun kita tak suka orang tu, kalau apa benda betul dia buat kita support. Betul. Ni kalau macam contoh kawan ke lawan ke, kalau dia membuat perkara yang salah kita cakap salah. Ni untuk meningkatkan orang tu punya tahap thinking social lah. They call it social thinking ya, tu macam ilmu pengetahuan tersendirilah, insya-Allah. Kita manusia ni orang kata sering buat kesilapan. Jadi kita manusia ni kena tegur antara satu sama lain. Insya-Allah. Kita tak boleh menghukum sesiapa lah. Tak boleh. Kau jangan hukum aku dia. Ya, saya hukum aku je. Tapi bila aku tengok Syami punya services ni boleh tahan banyak services apa dia. Services dia tu? Cakap sikit. Services dia ada kalau nak suruh saya syariah. Kalau nak suruh saya cakap memang saya tak hafal. Betul. Sebab banyak sangat. Macam berapa banyak page ni? Kita punya group yang tambah-tambah. Owner dia sendiri tak hafal. Macam mana? Banyak sangat. Jadi sebut sikit apa antaranya lah dalam dia punya services ruqyah syariah, pagar rumah, setu rumah, tahnik pun ada, akikah, placenta builder ni tanam uri lah tanam uri bayi. Dan cleaning services, tahlil, doa selamat dan bahagian-bahagiannya lah.
Yang bagusnya I tengok dia punya harga-harga kat sini semua berpatutan, tak mahal sangat lah. You know. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. So siapa-siapa yang ingin dia punya services boleh tengok lah dalam, ada website ke apa? Ada social website. Cuma tak lama lagi kita nak tukar ke website lain. Tapi best pergi ke IG kita, Instagram kita lebih selamat lah. IG untuk tengok dia punya Instagram kita tak akan tukar nama. Okay, IG tu apa nama dia? IG? @alqamar.wellness. Alqamar. Boleh sebutkan dia punya spelling. Saya pun dah lupa. Alqamar, the AL space QAMAR space wellness services. Betul. Alqamar Wellness Services. Jadi para pendengar, para penonton, kalau yang nak engage dia punya apa tu, company punya khidmat-khidmat ni semua yang tadi Rusdi katakan, bolehlah ke longsuri ke Instagram Alqamar Wellness Services, insya-Allah. Kita akan update semua kita punya domain baru kita semua kat situ, insya-Allah. Bagus, saya muda-muda dah ada syarikat sendiri. Itulah 20 tahun lagi. 20 tahun kau buat apa dulu? Berjoging-joging tak. Berjoging-joging kan, berjoget-joget. 20 tahun aku dalam gelanggang di. Masih fire lagi. NS Gelanggang silat di. Silat. Fire. Pernah dengar dulu abang masuk silat. InsyaAllah. Tapi tak bagus lah. Ni dalam silat nama apa? Dalam silat dulu dulu saya gerak dulu tak cakap. Dulu macam ni apa? Dalam silat Gracio sampai umur saya 10 tahun. Gracio. Okey lah, siapa tak nak cakap lah. Tak cakap. Tak boleh jugalah. Aku dulu dalam Selayang Pandang. Selayang Pandang pencak warisan. Wow. Lepas tu pergi Al-Haq sekarang. Wow. Itulah. Aku pun sama. Mana? Ada masuk lah. Masuk gelanggang tengok wedding tu, silatkan orang je. Oh wow. Itu je. Okay, kita pun tak nak berpanjangan. Kita nak go straight to the point untuk kita punya podcast hari ini. Wacana kita yang mendalam pada hari ini adalah khusus kepada Syami sendiri dalam umur yang muda ni lah, 20 tahun kalau nak jadi perukiah ni memang dia punya kriteria ni memang nak kena sigak-sigak semua nak kena tampan, sigak, masya-Allah. Tak juga. Tapi aku notice lah sekarang perukiah zaman sekarang ni, aku tengok banyak yang muda-muda yang handsome ni. Adakah dia punya Kau tanya Syami, tak tahu. InsyaAllah tak adalah. Itu semua anugerah Allah untuk kita. Untuk jadi perukiah ni dia bukan sembarangan orang yang boleh jadi perawat kat rumah. Dia memerlukan apa, Syami? Kalau Syami boleh katakan. One thing kita nak, satunya perlukan confidence satu. Pasal kita nak kena berbual dengan clients. Lagi satu kita perlukan ilmu pengetahuan. Sebab kalau confidence je tak guna. Contoh kalau kita pergi rukiah tak ada apa-apa ilmu pengetahuan, datang main masuk rumah orang, Cik ada gangguan cik. Apa dia? Cik boleh saka je. Bila pasal aku boleh saka tiba-tiba nanti kan kena marah dengan klien tak pasal-pasal. Jadi ilmu pengetahuan tu penting. Dari sudut macam mana nak diagnose pesakit. Contohnya, cik sakit apa cik? Cik ada sakit kat sebelah sini. Lepas tu cik ada mimpi. Dan orang kita nakkan tahu. Pasal dalam ruqyah syariah dia ada simptom-simptom yang mana menunjukkan bahawasanya, bagi contoh kalau kita mimpi ular, tu simptom saja, simptom sihir. Bukan confirm sihir tapi simptom sihir saja. Itu sebagai contoh. Dalam rumah ada bunyi guli, dekat tingkat atas kita dengar bunyi guli, kerusi meja bergerak-gerak, kita dengar. Tu di antaranya ada simptom gangguan rumah. Tapi kalau dalam rumah tu, kalau kerusi bergerak sendiri, tu memang saya ada pengalaman sendiri. Nanti saya ceritakan. So is satu benda yang mustahak untuk sebagai seorang perawat itu untuk mencerakinkan ujian-ujian untuk mengetahui bahagian-bahagian ataupun diagnosis yang tertentu. Boleh saya katakan wajib tahu. Tapi saya ada satu soalan ni tapi ini bukan satu skema yang untuk bab individu topik ni lah. Sekarang ni banyak maklumat boleh dapat di social media, internet mengenai tadi yang macam Syami katakan, kalau mimpi ular, gangguan macam gini. Apa pendapat Syami bila Syami sampai ke rumah seseorang tu? Pasal sekarang orang very smart enough to actually Google up dia punya illness semua lah. So kalau macam sebelum Syami sampaikan, orang tu dia kata, Ustaz saya kena sihir, saya ada ini. Dia dah tanamkan sihir itu kat dalam dia punya mindah dia sendiri.
dia kena sihir. Pasal macam mana? Pasal dia dapatkan maklumat ni daripada internet yang tertentu lah. Tapi without any diagnosis. Dia asyik cakap dia kena sihir. I mean, saya ada beberapa pengalaman macam gini lah. Saya cakap tak ada, tapi dia masih cakap ada. Saya ada banyak kan macam gini. Maksudnya dia dah percaya dengan all the information daripada internet atau betul. Adakah information ni menjadi satu what you call it, menjadi satu hambatan untuk seorang perawat tu? Maksud hambatan apa? Maksud hambatan apa menjadi satu problem. Internet ni tak salah. Yang salahnya bila kita salah faham tentang apa information tersebut. Sebab tu kita as a peruqyah, kita wajib patut tahu macam mana nak sampaikan kepada klien satu apa pesakit kita. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs tu maksudnya sucikan hati. Maksud sucikan hati ni when kita buat ruqyah, kita nak kena explain to them what is ruqyah. And diagnosis ni kita nak kena bilang diorang. Contoh, ni just a symptoms. Dia bukan doesn't mean dia exactly betul. Dia just a symptoms. Andai kata, buat kita ni kalau senang kata, kalau kat Singapore ni nak cari kes sihir memang susah sikit lah. Sebab Singapore kalau nak tanam tu apa, tangkal diorang dekat kubur kita simen. Nak tanam kat pusara aman ada security. Jadi nak katakan mustahil ada sihir tu tak juga. Dia ada tapi berkurangan. Tak seteruk macam kat Malaysia. Malaysia pun ni yes. Kalau nak katakan sihir, kalau Malaysia pun ni kita nak kena check mana berhula semua, apa, nak kena tahu dia punya sakit dia exactly kat mana, dia mimpi apa, baru kita boleh confirmkan that one is sihir. Tapi kita tak boleh confirmkan siapa yang hantar. Okay. Tak akan seorang perawat tak akan boleh tahu siapa yang hantar kan. Tahu. Melainkan orang tu sendiri declare aku sihir dia. And ada masa saya pergi masa saya pergi Batu Pahat time tu. Saya bersama kawan saya, kita pergi Batu Pahat, kita ruqyahkan orang. Sebab kawan saya, senang kata kalau kat Malaysia ni saya ada banyak kawan-kawan raqi ataupun peruqyah. Dan saya ikut nak ambil pengalaman. Jadi dia kata, kawan saya beritahu, Syami, aku ada satu kes, nak ikut tak? Okay, jom. Sebab time tu memang saya raya kat sana, raya Aidilfitri kat sana. Jadi kita pergilah sana. Kita pergi sana, kita dah sampai je. Kawan saya sebelum tu dia kata, kes ni unik sikit tau. Kata unik. Asal unik? Tak apa, nanti kau tahu. Ni kes sihir. Kes sihir sini biasa kan sih. Ya, tapi unik dan lain daripada yang lain. Dia sampai, and saya terkejut. Ni kali pertama. Biasanya saya dengar dekat podcast ustaz-ustaz saya dekat Singapore. Saya tak nak mention siapa pun podcast lah. Diorang selalu cakap apa, ada like kita pernah ada client declare diorang sihir. Saya dalam hati macam bohong ni semua. Dalam hati lah. Tapi ni berlaku kat depan mata saya sendiri. Dan saya pergi, dia cakap, Ustaz, demi Allah memang saya mengaku saya yang sihir dia. Kata tak pernah orang mengaku. Dan dalam hati macam rupanya ni yang betul dekat podcast apa yang ustaz-ustaz aku selalu cakap. Ni selepas you rawat ke atau sebelum you rawat ni? Sebelum kita rawat dia declare dulu. Dia kata saya nak buat taubat tapi saya tak tahu macam mana. Nak ajarkan saya. But dia buat research that when dia buat sihir, maknanya dia ada dampingi. Betul tak? Maknanya jin dah mendekati dia. Jadi dia kata saya pun nak buat ruqyah sekali, saya pun nak bertaubat. Dan Alhamdulillah kita ajar kita buat ruqyah kan. Alhamdulillah. Tu kira satu moment yang mana dia buat saya rasa terharu. Macam siapa yang sihir orang nak declare dia tu sihir dia. Betul. Contoh kalau saya sihir abang ni, takkan saya nak cakap bang, saya sihir abang maksudnya ni. Dia dapat hidayah ada satu mata untuk bertaubat. Tapi paling saya terharu bukan tu. Yang paling saya terharu is orang yang kena sihir tu, dia boleh maafkan gitu. Kalau kena kat saya dah tumbuk dalam kona sihir. Orang kira members ke ataupun ahli keluarga sendiri? Maksudnya? Yang tukang sihir yang dengan members. Is a kawan dia sendiri. Maksudnya dia ceritakan dia dengki dan kawan dia berniaga untung. Nama Melayu kan. So kau tahu penyakit hati ni. Betul. So masih ada lagi ada zaman sekarang Kalau orang nak katakan kuno tu tak kuno, masih ada tapi dia tak seteruk zaman dulu punya lah. Zaman dulu punya saya dengar lagi teruk kan. Zaman dulu lah. Tapi kalau hasad, dengki, khianat ni masih
berleluasan sejak zaman Nabi lagi ada hasad dan dengki ni. Mungkin Abang Sarhan boleh explainkan tentang sahabat Nabi dia sakit sampai terbaring. Mana tu? Ain penyakit ain tu. Boleh nanti kita sambung pada episod yang lagi satu. Para pendengar, kalau nak dengarkan cerita kisah-kisah daripada kita punya tamu hari ini, kita sambung kepada episod yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, insya-Allah.